Amanah komited kukuhkan gabungan Pakatan Harapan. Pengumuman Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk keluar dari Pakatan Harapan PLUS kerana mengejar jawatan Perdana Menteri buat kali yang ketiga tanpa bersama keadilan tidak akan memecahkan gabungan Pakatan Harapan. Selasa lalu, dua tokoh pimpinan penasihat amanah telah mengunjungi Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim di pejabatnya membincangkan pengukuhan gabungan Pakatan Harapan. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang dan timbalannya Datuk Ustaz Abdul Ghani Samsudin bersahabat dengan Anwar sejak bergiat dalam Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM. Hari ini 23 Jun dikunjungi Ustaz Ahmad Awang dan Ustaz Ghani Samsudin di pejabat. Kami bersahabat sejak zaman ABIM dan sudah tentu banyak yang dibicarakan. Pengukuhan gabungan Pakatan Harapan juga antara yang disentuh. Alhamdulillah, kata Anwar dipetik dari Facebook beliau. Anwar menerajui ABIM dari tahun 1974 hingga 1984 dengan penyertaan ramai pimpinan amanah hari ini termasuk Presiden Muhammad Sabu. Ustaz Ahmad Awang dan Ustaz Ghani merupakan pemimpin PAS sebelum menyertai amanah. Ustaz Ahmad Awang menerajui Persatuan Ulama Malaysia PUM selama kira-kira 17 tahun. Tempat beliau kemudiannya diambil alih oleh Ustaz Ghani sebagai Dipertua PUM pada tahun 1999 hingga 2003. Ustaz Ghani merupakan pengerusi Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia atau Syura. Kedua tokoh Islam ini amat dikenali di peringkat antarabangsa dan sangat prihatin berhubung isu Palestin. Sebenarnya tidak mudah bagi sesiapa pun yang mahu memecahkan setiakawan dalam Pakatan Harapan. Pemimpin mungkin saling tidak bersetuju antara satu sama lain, tetapi mereka tetap komited untuk melawan musuh sebenar negara iaitu rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang nampaknya seperti kembali kepada zaman pemerintahan UMNO, Barisan Nasional. Malah tindakan Tun Dr. Mahathir menimbulkan semakin banyak keraguan apakah sebenarnya motif beliau bertegas enggan menyokong Anwar Ibrahim dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-9 sedangkan beliau dahulu sudah berjanji. Apakah beliau fikir janji itu telah musnah setelah beliau meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri ke-7? Sepatutnya beliau kini sedar apabila Anwar tidak mahu lagi bekerjasama dan menyokongnya. Itulah titik penamat dalam perjuangannya untuk terus menjadi Perdana Menteri. Sudah 2 kali berpeluang menjadi Perdana Menteri, apalagi yang mahu dikejarnya, tulis blogger Shahbuddin dalam blognya shahbuddin.com pada 24 Jun 2020. Menurut penulis buku Anwar PM8 tu, Tun Dr. Mahathir seharusnya berlapang dada menyokong Anwar pula menjadi Perdana Menteri sebagai membalas jasa dan pengorbanan keluarga Presiden Keadilan itu dan Pakatan Harapan kerana menyokongnya selama ini. Katanya sokongan tersebut melorongkan laluan lebih terbuka untuk anaknya sendiri, Datuk Seri Mukhriz Mahathir, menapak lebih jauh dalam kerjaya politiknya sebagai timbalan Perdana Menteri, seterusnya bakal Perdana Menteri suatu hari nanti. Justru apa yang harus pemimpin amanah dan sekutunya DAP lakukan ialah merapatkan hubungan dalam Pakatan Harapan dan berusaha sebaik-baiknya untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 yang mungkin diadakan lebih awal. Ikutlah jalan yang direntas oleh kedua penasihat umum amanah itu. Mereka mungkin tidak berebut jawatan Perdana Menteri, tetapi pengalaman mereka dalam politik setanding dengan mana-mana pemimpin PAS yang kini berada dalam kerajaan tebuk atap ini. Percayalah, masih ada yang sayang kepada Pakatan Harapan walaupun tanpa Tun Dr. Mahathir dan penyokong-penyokongnya.